Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 21/11/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca 180, 81 dan 182. Tajuknya hukum berwasiat. Wasiat ni wajib ke sunat? Pada peringkat awal Islam dan akhir kesudahannya. Kemudian orang yang mendengar dia ubah wasiat. Ini masalah. Dia ubah wasiat. Orang yang kakak bagi korang ni, dia tukar bagi korang lain. Ayah dia kata bagi 10,000, dia bagi 5,000 contohnya. Di akhirnya Allah Ta'ala sebut supaya memperbetulkan kalau ada penyelewengan dalam wasiat atau wasiat yang tak betul, maka diperbetulkan. Ini sangat penting dalam kita menerima wasiat, sebab biasanya wasiat ni di akhir hayat orang nak mati. Bila waktu terima? Setelah tuannya mati. Jadi tuan dah tak ada, yang bertanggungjawabnya ialah orang yang mendengarnya dan orang yang menerima wasiat. Kalau kita tahu dah dia wasiat kita 1,000, jangan minta 10,000. Atas dunia ni awak lepas, tapi di akhirat apa akan jadi? Baik para jemaah sekalian, bagi jemaah pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi muka surat 55, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraian ringkasnya insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Balik kepada tafsir. Ini adalah merupakan kutiba yang kedua. Kutiba kita berapa kali? Dalam ayatnya lepas, ayat 178, kutiba alaikumul qisas. Ayat ni 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain ila akhir. Maksudnya kamu diwajibkan. Tengok, asalnya pada peringkat awalnya kamu diwajibkan apabila seorang dari kamu hampir mati. Kita tak tahu kita nak mati bila, tapi kita rasa kita nak mati dah.
Macam kita hidup sehari dua ni, rasa nak mati ke tidak? Rasa tak? Budak-budak kata tak serah lagi, orang tua lah. Ni orang tua ni, nenek tu ayah budak-budak ni, tak rasa nak mati lagi. Rasa dah macam-macam penyakit dah mari kan. Maka apa kita kena buat? Jika ia ada meninggalkan harta, kalau kita ada harta lah, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Munasabatul ayah, kita pergi munasabah ayat dulu, lepas tu kita pergi bincang agak detail sikit insya-Allah. Lamma kana fil khitab as-sabiq zukira al-qatl. Ayat 178 Allah Taala mula dengan isu pembunuhan. Orang bunuh orang sengaja, kau balas bunuh dia. Dia hilangkan nyawa orang, kita hilangkan nyawa dia. Jadi bila orang nak mati, nak jatuh hukuman qisas ini, nak mati dah dia, maka intazama bihi zikrul wasiyah, eloklah hikmahnya Allah Taala sebut dalam ayat ini tentang wasiat. Maknanya itu tartib mantiki lah. Tak kira lah orang nak mati biasa ke mati dalam keadaan apa pun, kalau kita rasa kita ada tanggungjawab, kita ada hal dengan orang, tulislah wasiat. Maka dalam ayat ini Allah SWT sebut kutiba alaikum. Sekali lagi kutiba dengan makna ay furida alaikum, telah difardhukan atas kamu, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, idza atatkum asbabul maut wa muqaddimatu. Bila kita datang kepada kita nampak sebab-sebab nak mati atau muqaddimah nak mati. Biasanya muqaddimah nak mati ni apa dia? Apa dia yang muqaddimah nak mati? Sakit, uban atas kepala penuh dah, ada tanda-tanda ketuaan. Tengoklah, kita tengok. Ataupun orang nak kena hukum qisas tadi, itu dia panggil tanda-tanda nak mati. Dan dia ada harta. Dia ada harta. Ada harta, apa jadi? Maka dia kena pesan wasiat harta ini kepada siapa? Kepada mak ayah dia dulu. Ilal walidainil ladaini la yarisani limani'in, kepada dua ibu bapa yang tak boleh nak pusaka kerana ada halangan. Wa ilal aqarib, dan kepada waris-waris yang tidak boleh menerima pusaka. Tapi ingat, dengan cara apa? Khaira, taraka khaira. Khaira di sini para ulama tafsir kata al-mal. Kalau dia tinggal harta, maka kita kena pesan berbagi kepada ibu bapa dan keluarga-keluarga, wazalika min ghairi israfin wala taqtir, jangan terlalu boros, jangan terlalu bakhil. Mana melakak kecuah, orang panggil kalau dicuah kak, pakai orang panggil lerak. Kelantan, bahasa Kelantan ni, orang panggil lerak bekah, maknanya ambil benda tu pakai tuang bom, ambil kamu belakang lah. Wala takdir, jangan terlalu bakhil, bagi sikit ya, tak logik dengan kedudukan dia. Wala ikhtisaru alal abadi dunal aqrab, jangan bagi pada orang jauh, orang dekat tak dapat. Bal yurattabuna alal qurbi wal hajah, kita kena susun, kita nak beri harta ni mengikut kerabat dan mengikut keperluan. Itu dia panggil al-adlu wal musawah. Keadilan itu kita beri kepada orang ikut dia perlu, bukan ikut nafsu. Ada orang kata persamaan, macam orang ni menuntut persamaan. Kalau sama, kena sama oleh bagi ni. Kita kata okey, oleh kerana menuntut persamaan, aku bagi 3 seorang. Kebetulan orang ni rendah, orang ni tinggi ya. Ada orang buat, kalau tengok dalam buku, dalam lukisan persamaan ni cantik, dia buat analogi, dia kartun. Orang nak naik pagar, contohnya
Kita nak tengok benda dalam pagar, dalam kawasan pagar ni sama sini. Mari dua orang ni minta persamaan. Dia seorang panjang, seorang pendek. Kita bagi, oleh kata awak nak minta sama, aku bagi tiga jongkong seorang. 3 batu seorang untuk naik. Jadi hak pendek tak nampak. Sebab tu dia kata persamaan dengan mana keadilan. Keadilan mana? Orang ni panjang bagi 3, yang pendek bagi 5. Itu maksudnya dalam Islam ni dia ambil kira semua, bukannya ikut otak, ikut nafsu awak semata-mata, la, tidak. Baik. Kita kena susun baik-baik, waduna ijhafin bil warasa, jangan sampai waris-waris yang berhak menerima pusaka terhalang dengan sebab wasiat banyak. Jadi tak boleh wasiat dalam Islam. Ini peringkat akhir lah, peringkat akhir. Sebab ayat ni ada perbincangan sikit. Dalam Islam kita ambil kesimpulan peringkat akhir, wasiat tak lebih daripada 1/3 harta. Wasiat 1/3 harta. Kurang daripada, lebih daripada itu tidak boleh, kecuali dengan persetujuan para waris. Penerima pusaka setuju, boleh diluluskan. Kalau tidak, mereka kata tak, kami nak hak kami, maka kita boleh wasiat hanya 1/3 maksimum paling banyak. Hadza amrun sabitun, ini adalah isu yang telah sabit, yang telah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang bertakwa, mereka akan ambil kira perkara yang tersebut. Baik para jemaah sekalian, ayat ini macam mana sebenarnya? Nampak macam pelik ya? Tak ada pun sekarang ni wajib kena tulis wasiat. Tapi kenapa dalam Quran kata macam wasiat itu wajib? Kerana itu ulama tafsir berbeza tentang ayat ini. Tulis para pelajar, ulama tafsir berbeza tentang ayat ini. Ayat ini masih kekal ke ayat ini sudah mansuh? Tulis. Pandangan yang pertama, pandangan Imam Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain mengatakan bahawa annal wasiyah lil walidaini wal aqrabin, wasiat pada ibu bapa dengan waris-waris yang terdekat ini nusikhat, telah terbatal hukum dia. Tinggal lagi, masih lagi ayat ni terpakai kepada siapa? Kepada keluarga yang tidak menerima pusaka. Ini dipanggil keluarga yang tidak menerima pusaka. Li'anna al-wasiyah kanat wajibah bil ayah. Ayat ini pada peringkat awalnya wasiat ni wajib. Bila orang tu rasa nak mati, nak pergi perang atau nak pergi jihad ke apa, dia kena wasiat pada ayah dia, mak dia dan keluarga dia yang terdekat. Bila turun ayat wasiat, ayat pusaka yang kita akan baca nanti, ayat pusaka, maka tak ada lagi wasiat pada ibu bapa. Sebab ibu bapa, kalau kita tinggal mak ayah, automatik dia ada bahagian dia sendiri. Sudah ada bahagian dia apa sendiri. Jadi dia ada satu, dia boleh 1/6. Banyaklah dalam pusaka ni, insya-Allah bila masuk ayat pusaka lebih detail penjelasan. Cuma kita nak tahu hak sekarang. Itu pandangan ini, pandangan Abdullah bin Abbas. Ada ulama kata bukan nasah tu, itu takhsis. Wasiat tu masih berlaku, tapi hanya untuk orang yang bukan penerima pusaka. Satu. Pandangan yang kedua, pandangan Ibnu Umar, Abu Musa al-Ash'ari dan lain-lain, ila anna hadhil ayat kulluha mansukhatun bi ayatil mawaris. Ada yang mengatakan ayat ini terbatal semua sekali hukum dia dengan ayat pusaka, fi haqqi man yaris wa haqqi man la yaris. Orang ni tak ada. Dua-dua tu tidak diterima. Baiklah. Allahu Akbar. Jadi kita kata sama ada kita nak kata batal terus ataupun masih lagi dikecualikan seperti pandangan yang pertama tadi. Tulislah para jemaah, maknanya kesimpulan kita kata ayat ini
terbatas sebahagian dan masih kekal sebahagian lagi. Itulah yang disebut oleh para ulama Islam. Baiklah para jemaah, boleh katakan ramai di kalangan ulama mengatakan mansukh bi ayatil mawaris. Bila mari ayat pusaka, walakum nisfu ma taraka azwajukum, ayat lain lagi, maka wasiat itu tidak boleh lagi dibuat kepada waris. Mana dalil? Itu dalil dia. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita bersabda di mana? Fi khutbati ami hajjatil wada. Nabi kita berkhutbah dalam peperangan ketika mengerjakan haji yang terakhir. Maknanya tahun yang ke-10 Nabi dengan jarak di antara khutbah dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 bulan lebih. Maknanya ini yang terakhir. Ayat ni tu awal. Ayat Baqarah ni awal lagi ni. Ayat 180 ni. Di antara dalam isu apa ni? Isi khutbah Nabi kata apa? Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Para jemaah semua, Allah Ta'ala telah letakkan orang yang berhak menerima pusaka telah diberi. Ada yang dapat walakum nisfu, ada 1/3, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang 1/8, ada yang dapat semua sekali. Siapa dia dapat semua? Contohnya orang ni mati tinggal anak laki-laki, tinggal isteri dengan anak laki-laki seorang, selesai masalah. Isteri dia ambil 1/8, anak laki-laki dia ambil semua sekali 7/8. Habis itu. Itu dia. Ada orangnya dapat 1/8. Ada. Jadi pembahagian itu tidak sama. Sebab Allah yang membahagikan. Maka Nabi kata, fala wasiyata liwarisin. Tidak ada lagi wasiat kepada waris. Mana waris yang menerima pusaka tak boleh wasiat. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hadis ini rawahu Abu Daud at-Tirmizi wal lafzu lahu. Jadi alhamdulillah ramai di kalangan ulama mengatakan sanad dia baik, sanad dia hasan. Hadis ini diterima. Jadi ini yang kita bimbang hari ini. Yang kita bimbang hari ini wasiatkan anak sendiri ni. Bila nak mati wasiat kau ni. Sedangkan Nabi kata la wasiyata liwarisin, tak boleh wasiat kepada waris. Waris ini maknanya penerima pusaka. Orang lain tak terima pusaka lain. Ada satu isu, ni banyak isu ni. Sekarang ni banyak syarikat-syarikat dan NGO yang membantu masyarakat umat Islam ni untuk memahami bab pusaka. Macam-macam dia tulis, da'i waris, da'i pewak, da'i waris, da'i faraid, macam-macam lah. Yang nama-nama NGO, nama-nama syarikat, saya tak sebut nama syarikat lah. Takut orang kata ustaz ni ada saham juga ke? Tak ada saham apa-apa, cuma saya nak sekadar membantu. Kalau yang kerajaan tu dia panggil amanah raya ke, yang bagi isu pusaka. Jadi kita masalah sekarang ni kita tak cakna. Jadi Nabi kata tak ada wasiat kepada waris. Isu itu ni panjang tapi kita nak pendekkan. Contoh yang berlaku, orang ni ada anak dia 10 orang. Seorang pakcik ni ada anak 10 orang. Anak dia yang kedua mati, tinggal cucu 3 orang. Kalau dia mati sekarang, yang boleh harta pusakanya isteri dia dengan anak-anak yang berapa orang tadi? 9 orang. Sebab cucu dia tu tak dapat. Tapi kalaulah anak bapa pada budak ni masih hidup, jadi anak cucu dapatlah harta pusaka tu melalui ayah dia, tapi ayah dia sudah mati. Macam mana? Maka di situ ada dikatakan satu istilah yang digunakan oleh ulama semasa, dipanggil wasiyah wajibah. Supaya cucu ni dapat, oleh kerana dia terhalang sekarang ni sebab ayah dia sudah mati, ayah dia tidak ada, maka supaya cucu tidak terhalang dapat harta tok dia tadi, bolehlah tok dia wasiat untuk cucu. Sebab cucu bukan penerima pusaka. Ini dia panggil tadi. Maknanya wasiyatul liwaris allazina lam yaris.
wasiat kepada waris yang tak boleh menerima pusaka, itu masih terpakai. Tapi ingat, hak menerima pusaka ni hanya 1/3, tak lebih pada itu. Mana dalil? Tulis dalil. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala tashakkaitu bi Makkah syakwa syadidah. Sa'ad pergi Mekah. Siapa di Mekah dia sakit berat. Sakit berat ni kira kalau tengok pada adat mati. Tengok pada adat mati. Nabi SAW datang ziarah dia. Dia mengadu, ya Rasulullah, inni atruku malan. Saya ni ada harta Rasulullah. Tapi anak saya hanya seorang, anak perempuan seorang je. Mana kalau saya tinggal ke dia banyak tu. Biarlah kita bagi-bagi, kongsi-kongsikan harta saya ni macam mana? Fa'usiya bisulusai mali. Aku nak wasiatkan 2/3 harta aku untuk fisabilillah, 1/3 untuk anak wanita. Aku tinggal ke dia. Nabi kata la, banyak tu, 2/3 banyak. Baik, saya tinggal, saya wasiatkan separuh, nisf, setengah lagi boleh anak perempuan. Nabi kata la, kalau macam tu 1/3 untuk dia 2/3. Qala as-sulusu, 1/3 boleh, was-sulusu katsir, 1/3 pun banyak tu, tapi dibenarkan. Ini dalil. Kemudian Nabi nasihatkan kepada Sa'ad. Nabi kata, kalau kamu tinggal anakmu dalam keadaan senang, ada harta, lebih baik daripada kamu tinggal dia tak berharta, kemudian dia duduk minta-minta dengan orang. Sebab ayah dia ada harta, tiba-tiba kita tinggal, bila kita tinggal, habis harta kita bagi ke orang lain, anak kita sendiri merempak pergi minta derma dengan orang lain. Nabi kata jangan. Itu dia panggil, itu urusan pusaka. Baiklah, saya tak boleh nak panjang di sini. Kita macam biasalah, kalau kita nak, tuan-tuan rasa nak panjang sikit, tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, dia faqih, dia ada fiqh Islami wa adillatuhu. Dia panjangkan dalam tafsir dia ni, perincikan pusaka, wasiat yang boleh, yang tak boleh, yang apa ni, wasiat pada orang tu orang ni, detail dalam tu, lebih detail. Jadi ana tak bercadang untuk mendetailkan, sebab kita hanya nak memahami konteks ayat ini saja. Nanti kalau kita nak detailkan, insya-Allah kita akan baca lepas pada ni tafsir ayatul ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Itu kita kena apa ni, kita kena detailkan insya-Allah. Baiklah, hadis ini hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Kita kata alhamdulillah. Kita berpindah kepada ayat yang kedua, ayat 181. Dalam ayat ini Allah kata apa tadi? Haqqan 'alal muttaqin. Mana kalau kamu orang bertakwa, wasiatlah betul-betul. Jangan bakhil, jangan boros, jangan kopi, jangan terlalu melampau dalam wasiat. Jadi isu wasiat kepada waris ni perlu perincian dan perlu pada penelitian. Sebab anak perhati banyak orang yang baik-baik pun kadang-kadang salah faham juga. Habis wasiat ke anak tu, anak ni. Kadang-kadang wasiat inilah yang menimbulkan perbalahan di antara anak-anak. Apa ayah ni bagi rumah molek-molek ke ni, tanah tepi jalan bagi ke orang ni, aku boleh dalam hutan tempat jin tendang, kata orang. Tak baik. Tinggalkan harta itu. Bila dia mati, anak-anak ni boleh mesyuarat lah, mengundi ke nak ambil yang mana-mana. Nah, kalau kita kata semua berebut nak tepi jalan belakang, kita undi atas nasib. Kalau undi sawak tu bah tepi jalan, rezeki. Awak dapat ujung jalan, rezeki. Awak dapat tempat jim tendang, nasib. Ataupun kita bagi sama rata, yang tepi jalan semua sikit seorang boleh buat rumah, yang dalam hutan semua boleh buat kebun. Banyak cara yang boleh menyelesaikan masalah. Tapi kalau ayah dah pesan orang ni ambil ni, orang ni ambil ni, orang ni, akhir kali nampak sangat bias, nampak sangat tidak adil, maka anak-anak akan berkelahi dengan sebab ayah yang tidak adil. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat 181. Faman
baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, kita dengar dah, ditukar modify pula, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Orang mati-mati dah dia pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kamu yang dengar, kamu yang ubah, bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah amat mendengar. Tuhan dengar waktu ayah kamu buat wasiat, waktu si mati berwasiat, Allah dengar. Lagi amat mengetahui apa yang dia wasiatkan. Tapi kalau kamu jahat, kamu belot, kamu kelentung, maka dosa atas kepala kamu, sebab kamu yang ubah. Allahu Akbar. Tengok ayat ni. Bila sebut bab ubah, Tuhan kata apa? Aku tahu, aku dengar, aku tahu. Jangan ubah. Dan manakala orang beriman, ayat ni sentap. Jangan cuba nak ubah-ubah ya, Allah Ta'ala tahu. Tapi kalau iman dia lemah, iman dia tak mantap, Quran dia nak ubah lagi, apa lagi dengan wasiat. Allahu Akbar. Munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma zakarallahu subhanahu wa ta'ala amral al-wasiyati. Dalam ayat lepas Allah Ta'ala perintahkan supaya bagi berwasiat dan wajib wasiat pada peringkat awalnya, maka azzama amraha, Allah Ta'ala besarkan kedudukan wasiat. Atba'ahu bima yajri majral wa'id, maka ayat ini Allah Ta'ala bawa datangkan ayat ini sebagai amaran, sebagai peringatan, langkah berhati-hati. Jangan ubah, jangan tukar, jangan buat sesuatu dengan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati. Tengok ayat. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Ay faman ghayyara al-wasiyah. Faman ghayyara al-wasiyah ba'da ma sami'aha. Siapa dia ubah wasiat setelah dia dengar. Minal musi, dia dengar sendiri daripada si pewasiat tadi. Dia ubah, sama ada dia tambah atau dia kurang atau dia macam-macam. Fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddilunahu faqad ta'allaqal ismu bihi, maka dosa bergantung ke atas orang yang mengubah. Apa boleh buat? Ammal musi, orang yang beri wasiat, orang yang telah berwasiat si mati, yang berwasiat dengan adil, bukan nak buat lari harta pusaka, bukan nak mengenepikan mana-mana ahli waris yang sepatut menerima pusaka. Faqad bari'at zimmatuhu, lepaslah dia punya tanggungjawab. Tanggungjawab dia sudah lepas. Yang bertanggungjawabnya si pendengar. Wallahu ta'ala yasma', Allah Ta'ala mendengar, dia tahu keadaan dua-dua, pewasiat dan penerima wasiat, orang yang mendengar wasiat dan orang yang mengubah wasiat. Al-musi wal mubaddilu, orang yang memberi wasiat, orang yang mengubah wasiat, maka dua-duanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Hati-hatilah para jemaah sekalian, jangan bermudah-mudah, jangan duk main-main dengan wasiat. Sebab apa? Bila kita bermain-main dengan wasiat, bermakna kita telah mengubah suatu perkara yang sangat penting dalam perjalanan hidup ni. Allah Ta'ala bagi amaran keras-keras kepada kita. Keras tu amalan tu bukannya main-main. Kalau kita kata boleh main-main, maka orang ni orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dia panggil. Kemudian akhir ayat Tuhan kata apa? Akhir ayat dalam sirin lah. Ayat 182.
faman khafa min musil janafan aw ithman فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Tetapi siapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil, ini yang kita bimbang hari ini, si mati ini tidak adil, dia pergi wasiat kepada waris. Sedangkan dalam hadis jelas Nabi kata la wasiyata liwarithin, tak boleh lagi wasiat kepada pewaris, dia wasiat juga kepada waris. Tulis surat bermuka-muka surat. Ini berlaku. Ataupun tulis atau ka'an yusa li ghairil warasa bi akthar min thulusil mal, dia wasiat betul dah kepada bukan pewaris tapi lebih banyak daripada 1/3 harta. Contohnya dia kata, aku wasiat tanah ni untuk bagi kepada masjid ke kepada siapa-siapalah. Bila dia mati, anak-anak dia ambil kira, nilai harta ni lebih daripada 1/3. Kita pun betul channel. Anak-anak semua setuju ke harta ni lebih daripada 1/3 ni? Dekat 2/3. Anak-anak kata tak setuju, kita nak bahagia kita, maka kita kena betulkan channel. Jangan ada ikut wasiat yang tak betul. Ini banyak berlaku kes. Banyak berlaku kes. Bila kita tegur kata wasiat salah ni, silap wasiat macam ni, dia kata tak boleh sebab ni dia sayang, ni dia sayang. Kita kata itu masalah kita sayang, bukan ikut syariat, ikut nafsu berat. Jadi kalau kita ubah tadi, fahadha la isma alai, ini tak jadi masalah kalau kita tahu awal-awal lagi sebelum dia mati kita pergi wasiat, kita pergi nasihat, tuan Pak Haji, wasiat lagu ni tak kena. Nasihat dia tengah sakit tu kita nasihat, biar dia ubah waktu dia hidup. Bagus. Masalahnya dia tak bagi tahu kepada semua. Dia bagi tahu kepada anak dia saya tu ya, ataupun surat yang dia tulis senyap-senyap. Baik, anda kata dia sudah mati dan kita dapati wasiat ini tak betul, qamal muslihu bitabdiliha ba'da mautihi, maka orang yang menjaga wasiat tadi perbetulkan wasiat yang salah tadi, fa'addalaha 'alal wajhi syar'i, maka dia pun betul mengikut syarak. Jadi ini semua tidak berdosa. Wa bihadza yazulu fasadul wasiyah. Bila kita betul channel tadi, maka wasiat tadi pun terpakai, tidak lagi haram, tidak lagi fasad, tidak lagi rusak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman oleh Allah Azza wa Jalla yang benar, yang betul, masing-masing jaga wasiat dan berwasiatlah dengan cara yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diizinkan oleh syarak. Jangan buat benda-benda yang karut, penak kita di akhirat esok. Atas dunia ni awak suka sengih ya, sengih suka, tapi sebenarnya kita buat salah. Maka kesimpulan daripada ayat-ayat kita baca tadi, yang pertama kita kena tahu miqdarul wasiyah, kadar wasiat tak lebih daripada 1/3 keseluruhan harta. Jadi bila seorang itu mati, dia punya tertib harta pusaka dia, bila orang itu mati, yang pertama sekali kita kena ambil belanja mu'natut tajhiz, dia panggil belanja pengembobian jenazah. Sekarang ni alhamdulillah banyak NGO pula dah yang buat NGO membantu keluarga si mati, dia urus semua mayat, daripada mandinya, kafannya, gali kuburnya, tanamnya, semua ditanggung oleh NGO ataupun dia panggil khairat kematian. Maka kita mengatakan lagilah ringan dia punya harta pusaka tidak digunakan, tak guna. Jadi eloknya benda-benda lagu ni, NGO ni tumpukan ke tempat-tempat orang miskin. Kalau kita buat di bandar lagu ni, rugilah, dia kaya juta-juta, kita hidup tanam mayat dia, sedangkan harta pusaka dia banyak. Tapi boleh pahala belaka.
Cuma pahala tu kalau kita bantu orang miskin lebih besar daripada kita bantu orang yang memang tinggal harta banyak. Jadi kita kena tahu kadar wasiat. Isu yang kedua, ajma'al ulama ala anna ma mata. Siapa-siapa mati walahu warasah, dia ada penerima pusaka yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, falaisa lahu an yusi, maka jangan sekali-kali dia wasiat semua harta dia, tak boleh. Kerana itu wa ajma'u anal insan, kalau kita tak wasiat, dia balik kepada penerima pusaka dia. Sebab itulah Allah Ta'ala kata di para ulama, yas'alunaka 'anil orang tanya tentang pusaka, anil kalalah, qulillahu yuftikum. Tengok, Allah Ta'ala yang jawab sendiri tentang harta pusaka ni. Allah jawab sendiri. Jadi kata di ahli pusaka, Allah Ta'ala tak serahkan tugas bagi pusaka ni kepada Nabi SAW, Allah tak serah tugas ni kepada malaikat, tapi Allah yang bagi sendiri harta pusaka. Mari zaman kita hari ni tak mahu harta pusaka, nak pakai wasiat, nak pakai hebah, nak pakai tu pakai ni. Kita mengatakan ini juga di antara kepincangan yang perlu kita berhati-hati para jemaah sekalian, supaya kita tidak terperangkap, tidak terjebak dengan orang yang boleh pusaka, dengan orang yang boleh wasiat. Jadi kita kena belajar tajuk ini. Alhamdulillah, saya syorkan kepada kita sentiasa mengikuti perkembangan dalam negara kita ni melalui NGO, dia panggil NGO wasiat, ataupun syarikat-syarikat wasiat yang boleh kita lantik mereka sebagai penasihat konsultan, ataupun melalui syarikat agensi yang ditubuh, dia panggil amanah raya dan sebagainya, supaya harta pusaka ni tidak salah bagi dan tidak tertunggak. Lah ni ramai orang bila nak mati, bila nak selesai masalah, kita tukar nama kepada satu orang. Dah biasalah kita ambil abang kita sulung ke, abang adik-adik perempuan ni biasanya dia mengalah lah, gini nah nama ni tukar ke abang. Lepas pada ni abang kena bagilah mengikut faraid ni. Abang dia pula boleh nama dia awak senyap, awak tak tahu. Abang, kita kena ingat umur kita ni biadillah, umur kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan duk tangguh-tangguh. Jadi kita bimbang bila dia mati nanti, anak-anak dia kata, ni nama abah ni, nama daddy, sudah tak nak bagi pula kepada mak-mak saudara, pak saudara ni. Sebab dia kata, jadi semuanya makan haram. Si mati itu bertanggungjawab dalam kubur sebab dia tak bagi, tak pesan pula kepada anak-anak dia, tak wasiat juga kepada anak-anak dia. Maka banyaklah anak-anak dia pula ambil harta waris lain. Berpanjanglah dosa bagaimana kita hari ini lah. Sedangkan dalam hadis Nabi kata, siapa dia ambil sejengkal je tanah orang, akan digulung, dicampak, kita kata atas kepala dia lah, 7 lapis bumi. Kalau ini mau ambil harta pusaka berekar-ekar, beberapa hektar, macam mana mau gulung? Allahu Akbar. Jadi kalau ada kes-kes macam ni, saya syorkan, nasihatkan supaya jemaah rujuklah. Kalau kita adik-beradik bincang awal-awal, abang, umur kita ni masing-masing tak tahu siapa dia mati dulu, tapi marilah kita selesai masalah ni sebelum kita mati, supaya anak-anak kita tidak berkelahi. Baik. Ataupun sekarang ni sudah ada syarikat-syarikat yang membantu, kena bayarlah sikit. Mana ada orang buat kerja free atas dunia hari ni, jarang nak dapat kerja free, kecuali NGO ni manusia ajaib. Bagi ana, lepas pada banjir dulu saya khutbah di sini, satu tajuk tuan-tuan boleh tengok dalam siri-siri khutbah kita, NGO manusia ajaib. Dia buat kerja tanpa bayaran. Allahu Akbar. Jazahumullahu khairah. Allah Ta'ala lah berkati NGO ni kebajikan, dan Allah Ta'ala lah bagi pahala yang banyak kepada mereka. Dia tolong orang tanpa bayaran. Tapi kalau tak jumpa NGO, bayarlah syarikat-syarikat. Mereka buat syarikat untuk bantu kita, kita juga kena bayar untuk dia. Jadi saya tak sebutlah mana-mana syarikat. Kata budak-budak lah ni PM tepi kalau mau tahu. Sedap juga dia panggil PM tepi dah. Kita cari syarikat yang kita rasa lebih lebih berwibawa ataupun lebih telus dalam isu macam ni. Baiklah para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Itu nasihat kita supaya harta tidak tertunggak, harta tidak tertangguh.
Dikatakan oleh pengkaji tentang harta pusaka ni, dia kata berapa bilion harta-harta di Malaysia ni, umat Islam di Malaysia ni yang tidak diuruskan, terbiar gitu ya, tak bagi pusaka, mati 3-4 lapis dah. Baru ni saya dengar satu taklimat, 2 buah bah apa-apa, pewaris yang menerima pusaka 2 buah bah pergi mahkamah, yang terakhir sekali dapat RM7.50 ke bawah. Daripada harta pusaka 4-5 lapis tok nenek mati dulu, yang terakhir dapat RM7 ke RM8. Tapi dia kena pergi lah sebab kena terima tu pusaka tu. Oh, kita kata berat kita ni. Jangan main-main para jemaah sekalian. Baiklah, saya tak boleh nak panjangkan. Kita ringkaskan perbincangan daripada tafsir ringkas kepada mencari 5 faedah yang ada dalam ayat kita ni. Dan saya minta maaf sekali lagi sebab Allahu Akbar, jadi kita mengatakan bahayanya apabila kita tidak bagi pusaka dengan cara baik. Satu lagi sebelum kita masuk dalam faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, wahai orang yang beriman, diperdukan kata kamu bila nak mati tulis wasiat. Baiklah, perbincangan ulama tadi kata ayat ni mansukh dengan ayatul warasah, dengan ayat waris, ayat pusaka. Ada kata boleh guna lagi kepada orang yang bukan waris. Sekarang ni banyak yang kita kena belajar, kita kena nasihat para jemaah sekalian. Semua amal-amal kebajikan kita kena faham apa makna wasiat. Wasiat ini iaitulah kita pesan kepada keluarga kita, ke siapa-siapa, dia berhak menerima pusaka, menerima wasiat lepas mati. Itu beza di antara hebah dengan wasiat. Kalau kata hebah, kita beri learning, ambil. Kalau kata wasiat, kita beri lepas mati. Tulis surat dulu. Kalau aku mati, ambil. Tak mati, tak ambil. Itu hak saya lagi. Dan dia berhak pula untuk tarik balik wasiat. Contohnya dia nak beri wasiat kau dari ni, tiba-tiba dia dengar kawan ni, dia tulis wasiat, tanah ni kepada pondok ni ataupun tahfiz. Tiba-tiba kita tengok tahfiz ni kelentong lah, scammer. Nah, ambil duit orang, tak buat kerja. Maka kita boleh tarik balik. Itu. Maka kita kata wasiat ini bukan kepada masalah pusaka saja, apa-apa saja. Hutang kita dengan orang, kita ada hutang. Nazar kita dengan Tuhan, kita kena tulis belakang. Tulis, hutang aku dengan orang ni sekian. Aku pernah bernazar sekian. Aku pernah melakukan kesalahan sekian, kena kafarah. Tulis, tanda tangan situ. Kalau boleh disaksi-saksi. Barulah anak kat tengok, bila anak dia mati, oh, ingat aku banyak harta pusaka ni, hutang orang banyak, wasiat amanah orang simpan dengan dia banyak, jadi biar ada tanggungjawab. Kalau tidak, banyak kes-kes yang berat kita tengok sekarang. Pada jemaah sekalian, banyak orang ambil harta orang dengan sebab tadi, sebab tidak ada wasiat. Dah, ayah tak tahu pun, ayah tak boleh bagi tahu pun, anak dia buat alasan, ayah tak bagi tahu. Cerita kecil lah pondok kita ni. Anak seorang makcik, warga pondok ni, mak nak mati, mak dia kata kalau aku mati, royakkan anak dia suruh bagi 20,000 ke masjid. Jadi kawan-kawan dia dengar ramai pondok ni biasa. Jadi bila mati, anak dia mari, makcik-makcik ni cerita. Dia kata mak tak bagi tahu pun, mak tak tulis wasiat, tak apa, macam nak engkar lah. Banyak punya 20,000 ni, ingat nak boleh kereta. Jadi dia kata ustaz nasihat lah daripada anak dia. Saya kata saya tak nasihat apa. Wasiat ni kita tak lihat pasal orang sebab hak orang. Lain kalau hutang tuan dia mari cari. Wasiat kita nak cari apa? Dia nak bagi sedekah. Jadi kita kata bagi tahu pada anak dia, harta dunia ni sementara aja. Kita makan hari ni, esok ketandas. Hari ni kita duduk atas bumi, esok dalam bumi. Tapi kalau tak tunaikan wasiat mak tadi, sedangkan lebih kurang daripada 1/3, maka dia bertanggungjawab kepada Allah. Alhamdulillah, sampai pesanan kita, anak dia insaf, dia kata tak apalah, oleh kerana ramai saksi, dia tunaikan hasrat mak dia. Payah kalau anak bekas juga tak mau, tak ada saksi, tak ada bukti, tak ada surat, habis. Tulislah wasiat. Dalam hadis Nabi kita pesan, janganlah seorang itu tidur 1 malam 2 malam kecuali wasiat dia ada tertulis dekat kepala dia. Manakala kita ada hutang, kita ada tanggungjawab, tulis wasiat supaya kalau kita mati,
Orang panggil tanggungjawab tu ada. Tulis, jangan tak tulis. Rugi siapa-siapa tak tulis wasiat. Sebab harta kita ni lepas kita mati jadi milik orang dah dia. Awak tak tahu duk mana dah mu. Siapa dia nak cari kita lagi? Tak ada orang cari pun lagi lah. Isu yang kedua, tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala pesan kepada dua ibu bapa wal aqrabin, orang-orang yang rapat dengan kita. Sama ada kita wasiat, tak boleh lagi nak wasiat harta mungkin tak boleh, sebab bertembung dengan apa tadi, bertembung dengan hadis la wasiyata li waris, tak boleh wasiat kepada waris. Tetapi kata di para ulama, silaturrahim bukan melalui harta. Banyak lagi jalan-jalan yang kita kena wasiat, kita kena pesan kepada anak-anak kita. Ni ayah tukmu, ini nenekmu, ni pak saudaramu, ni orang ni. Perkenalkan anak-anak kepada waris-waris kita. Hari ni cuba tanya anak, pak saudara dia apa dia bertukar? Sepupu-sepupu mungkin kena, kawan sekali di sekolah kena, hak jauh sikit tak kena. Jadi kita perkenalkan anak-anak, tulis surat-surat, dia panggil silsilah keturunan, biar ada, bagi tahu pada anak kita zerah sini. Pentingnya hubungan silaturahim, sebab lepas pada kita mati tak ada siapa lagi nak peduli dengan kita. Para jemaah sekalian, ingat baik-baik. Maka sebab apa dalam ayat ini Allah Ta'ala guna kutiba bermakna furida, sebab manusia ni mudah lupa. Hari ni ingat, esok tak ingat dah. Maka tulislah wasiat. Galakkan supaya tulis wasiat, supaya kita tidak lupa, dan bersaksi. Ini sangat penting. Ada seorang orang baik, orang soleh, dia tulis wasiat salah, kita tegur. Sempat dia tunjuk anak-anak, tegur anak salah ni, semua yang awak wasiat ni kepada waris belakang ni tak betul, akan menimbulkan perbalahan anak-anak. Tapi ada orang yang dengar kata, ada orang yang tak dengar kata. Ada orang tu dia sembunyi wasiat, mati, lepas mati baru jumpa. Jadi salah wasiat. Bila salah tadi, faman baddalahu tadi, kita kena ubah, betulkan mengikut syarak. Hak dia salah tak apa, ubah. Tapi kalau dia betul dah kita pergi ubah, itu yang haram, yang berdosa, wal iyazbillah. Maka kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut haqqan 'alal muttaqin? Haqqan 'alal muttaqin, menjadi hak kepada orang yang bertakwa. Ulama kata orang yang bertakwa saja orang yang mengambil kira arahan Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan kata, kalau mu bertakwa, mu ikut arahan aku. Kalau rasa mu tak bertakwa, mu kerah kepala, mu degil, mu gedebel, mu nak lawan Tuhan, buat ikut mu. Ini bahaya. Ayat ini agak berbahaya, sebab sentap ataupun kerasnya Allah Ta'ala dalam isu ni. Sebab apa keras? Sebab Allah SWT bagi tahu kepada kita, jangan sekali-kali kamu buat kalau kamu itu orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa, orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan buat perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah, kita ringkas yang keempat, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Apa dia tukar lepas dia tahu, maka dosa dia sangat besar. Man sami'al wasiyah, siapa dia dengar wasiat ataupun dia jumpa ada wasiat bertulis, kemudian dia pergi tukar pula, Allahu Akbar, maka mayat selesai tanggungjawab. Yang bertanggungjawab orang yang menerima wasiat itu. Contohnya orang ni ada hutang dengan orang, dia pun tulis siap-siap. Jadi anak-anak kena baca sebelum bagi harta pusaka. Ambil dulu wasiat dia, tengok dia ada hutang, bayar hutang dulu. Kalaulah semua harta dia habis pada hutang, habislah. Nyanyi kita nyanyi apa ya, tak boleh pusaka, bayar hutang dulu. Hutang tu hak orang, harta tu bukan milik pakmu, harta tu harta orang. Jadi hati-hati kita, jangan duduk main tukar-tukar tabdil wasiat. Ataupun bila dia wasiat dengan maksiat, makna wasiat dia tak ikut SOP syariat, kita kena ubah.
Biar betul channel, betul wasiat, itu juga penting. Kalau tidak, nanya kepada orang tu. Yang terakhir, yang kelima, fa aslaha bainahum. Allah kata perbetulkan wasiat. Manakala wasiat salah, kita betul. Wasiat dia tak betul, kita betulkan. Fadilatul qiyam bil islah. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang mengislahkan benda yang salah. Jadi kita anak-anak, kita ustaz, kita konsultan, kita NGO, kita syarikat-syarikat ni, kita tolong betulkan wasiat orang ni, kita boleh pahala, bukan dosa. Yang salahnya gibaki wasiat orang supaya nak larikan hak orang, itu yang salah. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala guna faman khafa. Siapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak betul. Min musin janafan man alima aura'a. Siapa dia tahu atau dia dengar ataupun dia ada maklumat, gilah nasihat pada keluarga. Fa aslaha, gi damaikan, pergi perbetulkan. Jangan kata biar ikut dia lah. Dia duduk dalam kuburnya bahar dia makan akhir tu. Sedap hidup awak ni. Kesian. Nanya ke dia. Kalau kita tahu, kita mampu, ubah. Kalau tak mampu ubah juga. Maknanya kita nanya kepada keluarga sendiri. Kita kata itulah yang kita bimbang. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya nak break setakat tu dulu. 5 faedah yang kita dapat. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Ayat puasa. Kutiba yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diperdu atas kamu berpuasa sebagaimana perdunya kita yang lain-lain. Jadi kita akan berhenti sampai ayat 183, 184, mungkin 185, insya-Allah dalam siri akan datang. Untuk bacaan yang menarik, tengok sebuah kitab yang saya usahakan ni, nama dia Keindahan Islam. Tuan-tuan yang belum ada kitab ni, saya syorkan beli, bukan sebab kempen nak berniaga, tidak. Saya tak rugi dari sudut perniagaan, saya rugi dari sudut ilmu tak sampai. Itu penulis buku dia beza dengan penerbit. Penerbit buku nak suruh orang beli, penulis buku nak suruh orang baca. Tuan-tuan tak beli tak apa, baca orang. Tapi kalau tak jumpa orang, beli sendiri. Semalam tajuk kita tentang kisos. Kenapa kisos? Kenapa potong tangan? Kenapa? Terjawab dalam buku ni. Sebab tu nama dia Keindahan Islam, yakni buku yang mengumpulkan hikmah-hikmah di sebalik syariat. Cantik. Hari ni dalam bab pusaka. Sama juga dalam kitab kita, dalam bab pusaka kita bincang kenapa laki-laki dapat 2, kenapa perempuan dapat 1. Jadi isu kenapa ni perlu sangat diberi penekanan dan jawapan. Sebab apa? Sebab kalau tidak, kita duk pertikaikan undang-undang Islam, sedangkan Islam itu sudah lengkap, syumul, kita je awak tak tahu. Baiklah para jemaah sekalian, itu jelas nasihat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.